Masa mana lagi? Sikit-sikitlah kita bincang. Ketika mana lagi doa mustajab? Ketika nak mati. Tuan-tuan esok kalau takdir nak mati, banyakkan berdoa. Ya, kita mana tahu kita mati, tapi untuk orang hak dia rasa dah dia nak mati, dia berasa dah nak mati. Contoh aksiden misalnya kan, aksiden. Kong jatuh tepi jalan. Nyawa-nyawa ikan masih ada bayang-bayang sedar-sedar nampak. Tapi dalam hati rasa matilah aku ni. Tuan-tuan banyakkan berdoa ketika itu. Banyakkan berdoa ketika nak mati. Ummu Salamah radhiyallahu anha ada cerita, pernah baginda Nabi ziarah rumah Abu Salamah. Masa tu hari meninggal dia lah. Dan baginda dapati kedua-dua mata arwah Abu Salamah ni terbuka masa dia mati. Nabi pun pergi, Nabi pun bersabda, inna ruha idza qubida tabi'ul basar. Fadajja nasun min ahlihi faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Ketika roh kita ni dicabut, mata akan mengikut roh, kata Nabi. Mata akan ikut roh tu pergi ke mana. Ketika itu keliling kelalang kita ni kelam kabut, maka kamu berdoalah untuk kebaikan. Sebab malaikat akan aminkan doa kamu ketika itu. Jadi takdir nanti tuan-tuan berasa nak mati, doalah banyak-banyak. Doa masa tu mustajab berdoa. Usah sibuklah benda lain, hak duniawi ni, minta keselamatan azab kubur, kemudah mati, jangan sakit dan umpamanya lah. Baik, apa lagi waktu yang lain? Terusnya waktu mustajab berdoa ini kita boleh buat lepas pada ni. Ketika mendengar ayam berkokok. Tuan-tuan kalau balik ni kan ayam bunyi kokok-kokok, tuan-tuan yang pekong pula dengan kayu apa semua, jangan. Rugi. Sebab doa ketika ayam berkokok mustajab. Hadis daripada Abu Hurairah, idza sami'tum siyahad dikati fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan. Ketika kamu mendengar ayam berkokok, angkat tangan berdoa, sebab ketika itu ayam sedang melihat kepada malaikat. Wa iza sami'tum nahiqal himar fata'awwadhu billah minasyaitan. Tapi kalau kamu dengar bunyi keldai, donkey, maka hendaklah kamu mohon perlindungan daripada Allah, fa innahu ra'a syaitana. Sebab keldai itu sedang nampak syaitan. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi kita balik kampung atau di rumah kita bunyi ayam, kok, dia nampak malaikat. Tuan-tuan berdoa, ya Allah gini doa. Tapi kalau pergi negara Arab, pergi ke Mesir ke mana-mana, nampak keldai, bising bangun apa semua, minta jauh daripada syaitan. Sebab keldai itu sedang dia nampak syaitan. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa lagi, ini yang terakhir lah. Antara waktu atau hari mustajab berdoa adalah hari Rabu. Ini rare sekali ni, jarang-jarang kita dengar. Hari Rabu. Waktunya antara Zuhur sampai Asar. Itu ada dalilnya. Hadis daripada Jabir bin Abdullah, anna Nabi SAW da'a fi Masjidil Fathi salatan, yaumal Isnin, yaumal Sulasa, yaumal Arbi'a. Fastajibu lahu yaumal Arbi'a baina salataini fa'arifal bashfil wajhi. Sahabat cerita Nabi ni dia suka pergi ke Masjid Fatah. Masjid Fatah di Mesir, Masjid Fatah di Madinah. Dia pergi 3 kali seminggu. Hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu. Dan kata sahabat, hari Rabu kami akan tengok muka Nabi ceria. Merah, dia macam happy. Qala Jabir falam yanzil bi amrun muhimmun ghalidun illa tawakhaitu tilka sa'ati fad'u fiha fa'ariful ijabah. Kata Jabir, tidak adalah perkara yang begitu penting dan berat kepada saya kecuali memilih waktu untuk berdoa yang tepat, dan antara caranya adalah dengan melihat gembiranya Nabi ketika itu.
Maknanya kami tahu Nabi kalau balik ceria, makna doa dia mustajab. Jadi sahabat mengatakan berdoalah hari Rabu antara Zuhur dengan Asar. Sebab Nabi balik daripada Masjid Fatah, dia happy. Dia Masjid Fatah ini, kalau tuan-tuan cari Masjid Fatah, tak ada di Madinah. Dia salah satu daripada masjid 7 di Madinah. Dia masjid ini dia gabungan 7 masjid kecil yang sebenarnya asalnya hanya ada 6 termasuk Qiblatain, iaitu Masjid Fatah, Masjid Salman Al-Farisi, Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Umar Al-Khattab, Masjid Ali bin Abi Talib dan Masjid Fatimah Az-Zahra. Kalau kita pergi ke Madinah, dia duduk di kaki Gunung Salak di bahagian barat Madinah, dan masjid ini dinamakan Al-Fatah kerana tempat itu tempat Nabi semayang ketika perang Khandaq. Jadi Nabi suka ke masjid itu. Masjid itu dia tak bina zaman Nabi, dia bina di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi sekarang orang-orang di Madinah pun memang amalannya itu. Hari Rabu, Isnin, Selasa, Rabu pergi Masjid Fatah. Hari Rabu antara Zuhur dengan Asar baca doa. Macam kita nak pergi jauh lah. Jadi kita buat di sini pun boleh ke hari Rabu. Sebenarnya banyak lagi waktu-waktu yang mustajab pula. Ada beratus tuan-tuan. Tapi tak dan nak cerita semua, lapar perut belakang rayanya. Jadi saya kira sekadar itulah, mustajab gak lah doa tuan-tuan nak habis cepat ceramah ni. Jadi saya kira sekadar itu sajalah. Cuma seperti yang disebut oleh Tuan Imam tadi, kita sama-sama nak membantu pesantren ataupun pondok di Yala ni, yang mana diuji musibah banjir, difahamkan. Jadi marilah kita sama-sama membantu. Yang mana petugas-petugas pun dah ada di belakang, nampak gayanya. Bantulah tuan-tuan, sebab ini saudara-saudara kita juga. Dan Nabi pun pesan, antara yang sangat bagus kita mustajab berdoa, doa yang orang tu tak kenal kita, dia tak tahu kita siapa. Da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khair qala al malak amin walaka bimislin. Nabi cerita, ni kata Ummu Darda, Nabi cerita setiap kali kita doa kepada seorang tanpa pengetahuan orang itu, dia panggil doa tu sebagai inda ra'si bi zahril ghaib, doa orang yang tidak ada di situ. Macam orang di Yala, dia tak tahu kita doa ke dia. Jadi doa tu sangat mustajab. Bukan sekadar mustajab, setiap kali berdoa ada malakul muwakkal, ada malaikat duduk dekat kita, dia membacakan amin walaka bimislin. Contoh kita doa, ya Allah berikanlah pada saudara-saudara kita di Yala ini keselamatan, kesejahteraan, jauh pada musibah. Malaikat yang duduk sebelah, dia doa amin walaka bimislin, amin, awak pun dapat selamat juga. Kita dapat doa yang kita bacakan. Dia doa untuk orang ni, dia macam bola, baling ke dinding, balik kita. Lepas tu biar doa yang baik-baik je ke orang. Artinya kalau doa tak molek ke orang pun balik kita juga. Jadi doa biar doa molek-molek sajalah. Jadi begitulah hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian, perkara-perkara yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Walaupun ada banyak lagi, saya kira sekadar itu dulu amalan-amalan doa yang boleh dibacakan pada waktu-waktu istimewa. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita dan aktiviti kita pagi ini diberkati ilahi hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami bertemu dengan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir.
Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, molekkanlah amalan kami. Luaskan rezeki kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum